fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Kepada semua subscriber yang berada di Malaysia dan luar negara, dan siapapun Anda, saya mengucapkan terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, akhirnya kita mendengar Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita dapat lihat sedang berusaha untuk menghantar penyakau, perompak duit negara, siapapun juga yang terlibat rasuah, ke dalam penjara. Untuk menangkap penyakau-penyakau ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu merealisasikan cita-cita ini agar negara menjadi bersih. Nah, tuan-tuan dan puan, satu kejutan di mana satu artikel daripada Malaysia Kini, polis mengesahkan siasatan 88 kes, peguam pecah amanah lebih babit RM88 juta. Jumlah RM88 juta ini adalah jumlah yang amat banyak, bukan jumlah yang sedikit. Nah, ini satu lagi kes peguam pecah amanah yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik. Sebanyak 88 kes berkaitan pecah amanah membabitkan peguam dengan nilai kerugian dianggarkan melebihi RM88 juta direkodkan bagi tempoh antara 2021 sehingga 2023. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, berkata angka itu memberi gambaran bahawa kes pecah amanah oleh peguam tidak boleh dipandang ringan. Beliau berkata, justru itu Polis Diraja Malaysia menggesah pembabitan Majlis Peguam Malaysia untuk meneliti dan menambah baik prosedur serta hukuman yang dilaksanakan dalam menangani isu salah laku dalam kalangan peguam. JSJK juga mencadangkan agar prosedur pengurusan akaun pelanggan oleh firma guaman diteliti semula dengan memasukkan peranan anak guam bagi sebarang urusan transaksi akaun, katanya pada sidang media khas JSJK di Kuala Lumpur. Ramli berkata, sekiranya dapat dilaksana, ia akan menjadi satu mekanisme efektif bagi mencegah kes pecah amanah oleh peguam selain dapat mengelak berlakunya aktiviti pengubahan wang haram. Beliau turut mendedahkan bahawa seorang ahli perniagaan mengalami kerugian sebanyak RM333,000 lebih selepas peguam yang dilantik bagi menguruskan penjualan rumah di Negeri Sembilan pecah amanah. Ramli berkata polis menerima laporan berhubung kejadian itu pada 18 Januari lepas daripada seorang warga emas berusia 60 tahun. Hasil siasatan, suspek iaitu peguam dan ejen hartanah telah menguruskan penjualan rumah mangsa pada sekitar Ogos tahun lepas dan hasil jualan tidak diserahkan kepada mangsa. Nah, bagi saya saudara-saudara, ini satu lagi keputusan daripada Malaysia Kini ataupun satu lagi perkongsian yang mengejutkan di mana polis siasat 88 kes peguam pecah amanah lebih babit RM88 juta. Ini pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, siapapun juga penyakau, perompak, dan yang terlibat dengan rasuah pecah amanah perlu didakwa dan ditangkap. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Selepas 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX ataupun PM10, pemimpin kerajaan perpaduan, apa yang akan berlaku kepada Bersatu, apa yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, mungkinkah ini satu persoalan yang perlu dijawab oleh Presiden Bersatu selepas 6 ahli parlimen bersatu ini sah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini.
Satu perkongsian daripada Malaysia kini, Syahrir membuat kenyataan PAS patut ambil alih kepimpinan Perikatan Nasional dari Bersatu bertarik Januari 27. Nah, saudara-saudara, 6 MP Bersatu yang sudah sah menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan kita juga mendengar Muhyiddin Yassin digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Sebelum ini juga kita mendengar Muhyiddin Yassin patut diganti dengan kepimpinan yang lain ataupun kepimpinan yang baru. Kita juga pernah mendengar Muhyiddin Yassin membuat kenyataan tidak mahu mempertahankan jawatannya. Pada akhirnya, beliau masih menukar keputusan, masih mahu mempertahankan jawatan Presiden. Nah, persoalan yang bermain adalah, adakah dengan kenyataan Syahrir ini, PAS patut ambil alih kepimpinan PN dari Bersatu ini akan berlaku? Ataupun perkara ini relevan untuk berlaku tidak lama lagi? Pemimpin veteran UMNO melontarkan cadangan agar PAS memimpin PN menggantikan Bersatu. Dalam kenyataan di Facebook, Syahrir Abdul Samad melontarkan cadangan itu dengan memetik perkembangan politik yang menyaksikan sejumlah ahli Parlimen Bersatu menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Patutnya PAS pula yang ambil alih kepimpinan PN dan bukan Bersatu marah-marah sesama sendiri, termasuk libatkan istri Presiden. Nah, di dalam artikel yang lain juga menyebutkan, langkah Muhyiddin ikut nasihat istri lemahkan moral Bersatu, kata MP. Artikel daripada Malaysia Kini juga. Nah, dalam artikel yang sama ataupun daripada page yang sama Malaysia Kini menyebut, dalam kenyataan di Facebook, Syahrir melontarkan cadangan itu dengan memetik perkembangan politik yang menyaksikan ahli Parlimen Bersatu menyokong pentadbiran Perdana Menteri. Syahrir juga mencadangkan agar Bersatu memecat ahli Parlimen mereka yang menyokong kerajaan perpaduan. Nah, kita juga mendengar bukan lagi 8 ahli Parlimen tetapi 15 ahli Parlimen daripada Bersatu akan menyokong kerajaan. Tak tahu benar atau tidak, tetapi kalau ini berlaku, makin habislah Muhyiddin, habislah Bersatu, bakal dikecam lagi. Pada 24 Januari, ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkaf Perry, menjadi ahli Parlimen ke-6 dari Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Zulkaf Perry berkata tindakan itu dibuat bagi menjaga kestabilan politik dan memastikan pemulihan ekonomi yang lancar. 2 hari kemudian, ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Husin, mendakwa pusingan new Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk tidak melepaskan jawatan Presiden semasa Kongres tahunan parti itu telah melemahkan moral ahli yang mahu melihat perubahan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah Bersatu akan karam? Adakah PAS akan memimpin Perikatan Nasional? Semua ini menjadi persoalan. Dengan ini, kalau PAS yang memimpin Perikatan Nasional, sudah pasti Muhyiddin Yassin akan menjadi meletakkan jawatan rasanya, dan PN akan dipimpin oleh Presiden yang baru, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, ataupun mungkin pemimpin PAS yang lain. Nah, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.